Ayo bangkit semua, ayo payung dan bara, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo payung dan bara, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo payung dan bara, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo payung dan bara, ayo juang selamanya. Kawan ayo, 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 Jupiter, Tempo dan Rempo, ayo, ayo, Jupiter, ayo bangkit semua, ayo payung dan bara, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo payung dan bara, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo payung dan bara, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo payung dan bara, ayo juang selamanya. Ayo, ayo, bara, ayo, 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 bara, ayo, U-E-K-L, U-E-K-L, go, U-E-K-L, go! Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, 0. U-E-K-L, U-E-K-L, go, U-E-K-L, go! Ha-ha! La, 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 la. Sedia semua. U-E-K-L, ayo bangkit semua, ayo payung dan bara, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo payung dan bara, ayo juang selamanya. Bila masanya sorakan bergema gelanggang, gempita kejayaan bersama. Tidak kau gentar, tidak kau serah, semangat membara kemenangan tercipta. Lakarlah sejarahmu, burung tata yang satu. Teguh walau gemuruh, lawan pantang ditawan. Oh kibarkan panji, ayo bangkit semua, ayo payung dan bara, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo payung dan bara, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo payung dan bara, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo payung dan bara, ayo juang selamanya. Kawan ayo, 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 Jupiter, Tempo dan Rempo, ayo, ayo, Jupiter, ayo bangkit semua, ayo payung dan bara, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo payung dan bara, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo payung dan bara, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo payung dan bara, ayo juang selamanya. Ayo, ayo, bara, ayo, ayo,
kita juga ada jemputan special hari ini, iaitu alumni kita. Alumni kita yang sekarang dah berjaya di luar sana, dan juga kita jemput juga pelajar kita yang sekarang ni sedang belajar di Unique LMFI lah dalam bidang Welding Engineering Technology ini. Okay? Alright, so saya akan memperkenalkan lah para panel kita, iaitu hari ini kita ada, seperti saya cakap, 2 orang pensyarah, iaitu Dr. Muhammad Noor, dan juga Haji Khairuddin. So nanti mereka akan memperkenalkan lebih detail lagi lah mengenai diri mereka. So kita juga menjemput 2 orang alumni yang hebat, tapi nama 2 orang alumni kita ni sama. Kedua-duanya adalah nama Encik Hafiz. Yang berbeza adalah nama ayah lah. Seorang Encik Hafiz Muhammad, dan seorang lagi Encik Hafiz Suhaimi. Dan student kita daripada UDKL. So saya kalau panggil dia Mac je nama gelaran dia. So nama penuh dia adalah Amir Aizai. So mungkin dia boleh memperkenalkan diri lagi lah nanti secara lebih detail. So tanpa membuang masa, rasanya kita dah boleh start lah sesi kita pada petang ini kan. So banyak juga orang kata apa yang kita nak discusskan lah pada hari ini mengenai program Welding Engineering Technology. So banyak jugalah macam saya tahu kefahaman orang di luar sana mengenai program Welding Engineering Technology. Sebab bila kita dengar mengenai welding ni apa? Kimpalan. So bila anak saya belajar welding ni, so anak saya nanti kerja apa? Welding pagar je ke kan? Ataupun itulah yang grill rumah ke kan? So adakah itu sahaja dari segi pekerjaan anak-anak sekiranya ambil program ini kan? So hari ni kita memang akan share secara lebih detail, lebih meluas lagi mengenai program ini dan juga dari segi laluan kerjaya lah. Alright, tapi sebelum tu, seiring dengan tajuk kita lah siri jatuh cinta, so of course kita nak tanyalah dengan alumni kita. Alumni kita dua-dua nama Hafiz, jadi saya kena sebut nama penuh ni. Alright, so saya nak tanya dengan alumni kita, Cik Hafiz Jamaluddin. Cik Hafiz. Alright, so Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Hafiz sihat? Sihat. Alhamdulillah. Alright, so jadi mungkin Cik Hafiz boleh memperkenalkan diri secara ringkas, jangan banyak-banyak sebab akan ada lagi banyak soalan kita akan tanya. Dan saya rasa para orang kata student yang join boleh share dengan kita semua. Silakan Cik Hafiz. Assalamualaikum semua. Nama saya Hafiz Jamaluddin. Saya berumur 40 tahun. Saya sekarang bekerja di Mubadala Petroleum di Sapura lah. Saya owner, saya punya kontraktor Sapura lah, Sapura Lumut. Saya asal di Pahang, menetap di Manjung, Perak. Apa soalan tadi? Macam mana Cik Hafiz boleh jatuh cinta dengan welding ni? Macam mana Cik boleh tahu mengenai welding ni pada asal? Sebenarnya untuk permulaan ayah saya yang tolong isi borang. IKM lah, IKM. Secara ringkasnya, saya tak ada minat. Sebenarnya saya nak apply mechanical. Selepas tu, tapi masa dulu banyak main SPM pangkat 2. Dulu dia kira pangkat kan? Pangkat, betul. Tadi dapatlah welding. Masa tu nama dia kimpalan lah. Betul. Jadi lepas daripada dah masuk apa semua, barulah timbul minat. Rupanya welding ni best. Dia sesuai dengan jiwa. Sebab dia amalkan 2 benda lah, 2 asas. Satu teori dan satu praktikal. Teori dan praktikal digabungkan sekali. Jadi kita lebih minat lah sebab kita belajar di kelas dan kita turun ke workshop, kita buat apa yang kita diajar tu. Dengan panduan guru lah, dengan panduan cikgu di IKM. Lepas tu saya dapat kelulusan yang bagus, saya punya pointer bagus, saya terus
sambung ke MFI. Okay. Masa tu nama dia belum UniKL. Masa tu nama dia MFI. 2003 2005 saya di MFI Bangi. Di sana saya lebih minat lah. Saya lebih minat jatuh cinta lah dengan ilmu welding. Sebab yelah daripada IKM masuk ke MFI diploma dan seterusnya saya sambung ke degree. Tapi selepas 2 tahun. Selepas diploma saya bekerja 2 tahun. Saya sambung ke degree lah. Tapi dalam kita punya sesi ni kita fokus kepada diploma kan. Boleh, betul. Ya. Jadi di MFI lah saya jatuh cinta. Bukan sebab ilmu welding itu sahaja, tapi tempat pun samalah. Sebab saya suka duduk Bangi sebenarnya. Sebenarnya sejujurnya saya suka MFI sebab dia punya kawasan dia dekat Bangi, dia culture dia bagus. Dia bandar dalam kampung. Siapa yang pernah duduk Bangi dia tahu. Dia bandar dalam kampung. Dia kampung dalam bandar ke? Bandar. Lebih kurang gitulah. Dia bandar tapi kita suasana kampung. Jadi saya sukalah. Jadi ada 2 faktor lah. Satu, memang saya minat dengan ilmu welding. Dia berasaskan dia ada 2 asas. Satu teori, satu praktikal. Kemudian dia punya culture di tempat itu best lah, memang best. Dia culture kampung tapi bandar. Itu saja. Okay, so maksudnya Cik Hafiz Jamaluddin ni dia jatuh cinta. Sebenarnya pada awal dia tak minat pun. So sebab ayah isikan borang. So bila dah betul. So daripada situlah Cik Hafiz berminat dengan program welding ni. Okay. Ya, okay. Betul. So sekarang kita nak dengar dengan alumni kita lagi seorang pula. Cik Hafiz juga ni. Okay, so Cik Hafiz mungkin boleh perkenalkan diri and then boleh ceritakan juga kepada kami lah macam mana Cik boleh jatuh cinta dengan welding ni sebenarnya. Okay, silakan. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hafiz Maswami, lebih dikenali sebagai Combat. Actually sebenarnya saya ni bukan welding teknologi. Saya masa MFA dulu batch tahun 2000 hingga 2003 saya ambil course diploma in machine building and maintenance technology. MBNT. Masa tu selepas saya habis SPM saya sambung CJ dekat IKM Jasin tahun setengah. Then masa tu UniKL baru bertapak. Masa tu MFI lagi. MFI masih lagi bertapak dan MFI datang ke IKM Jasin bertanya kepada mereka siapa yang berminat untuk masuk ke MFI. So masa tu untuk course mekanikal kita orang ada juga course welding. Masa tu masih ada lagi dalam 6 ke 7 diploma saja yang ada dekat MFI. Saya ambil mekanikal. So diploma 3 tahun dan sekarang ni dah berkhidmat di offshore selama 15 tahun. Dan insyaAllah maybe next bulan 8 pergi ke Sabah kot. Wow, bestnya. Pergi ke Sabah. Yang untuk pengalaman saya prefer bahagian ni dalam Malaysia saja. Yang untuk macam nanti maybe Cik Farah akan tunjukkan antara modul-modul yang telah dibuat oleh Cik Hafiz sendiri dekat Rumut. Antaranya proses Niyah yang platform saya sekarang bergaris CP. Platform-platformnya antara yang telah di-welding oleh budak-budak MFI sendiri. Okay, wow. Bangga saya dengar. Budak-budak MFI sendiri yang welding sebenarnya kan. Okay. Alright, so terima kasih Cik Hafiz. Simpan dulu info-info yang lain. Okay, sebab kita akan ulas lebih lagi selepas inilah. Okay. Alright, so kita pergi kepada pelajar unik RMFI kita iaitu Abang, saya panggil Abang lah kan. Abang Amir Aizat kita lah. Okay. So mungkin boleh memperkenalkan diri, okay, dan juga boleh share lah macam mana boleh jatuh cinta dengan welding ni sebenarnya. Siapa yang approach, mungkin boleh share lah. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama diberi Muhammad Amir Aizat bin Ahgami.
Saya berumur 23 tahun. Berasal daripada Negeri Sembilan. Okay. Saya merupakan pelajar welding, pelajar degree untuk welding di Unique LMFI. Pengambilan September 2018. Okay. Okay. Apa yang membuatkan saya, macam mana saya kenal welding tu, dia bermulanya daripada ayah saya, seorang welder. So daripada situ saya mula mengenali lah apa tu welding. Macam sebab ayah saya merupakan salah seorang pekerja offshore juga. Bawa bekas bekerja Sapura Kencana. Ini dia sedang bekerja di kilang di Seremban. Okay. So daripada situ saya mengenali welding. So ayah saya ada mesin welding dia sendiri. So dia kadang-kadang kat rumah tu dia ada macam buat pagar, buat garaj. So daripada situ saya nampak dia buat tu, saya macam datang minat untuk pergi ke arah welding ni untuk mengetahui apa tu welding sebenarnya. Macam mana benda tu boleh berlaku kan, macam mana besi tu boleh bercantum dua dengan menggunakan mesin welding ada satu stick. So dari situ saya mula buat research apa tu welding. And ada juga yang ayah saya hantar video daripada offshore yang tunjukkan aktiviti dia buat kat sana, video dia welding. So dari situ saya macam nak tahu apa tu welding. Okay. Alright, so maksudnya Abang Amir Aizat kita ni dia dapat datang minat dia sebenarnya daripada ayah dia sendirilah. Betul Betul. Yes, sebab ayah pun bekerja juga dalam bidang welding ni dan seorang welder lah sebenarnya. Okay. Alright, okay. So terima kasih. Abang Amir kita simpan dulu. Okay. Sebab nanti kita akan tanya lagi soalan. Alright, okay. So itulah tadi macam mana alumni kita dan pelajar kita boleh orang kata jatuh cinta lah, jatuh minat dengan program welding ni sebenarnya. Okay. Alright, so of course bila kita dah jatuh cinta, mestilah kita nak tahu kan sebenarnya program welding di Unique LMFI ni apa yang adik-adik akan belajar nanti. Mungkin ada ibu bapa juga yang sedang dengar, so boleh juga share dengan anak-anak nantilah. Okay, dan pengetahuan ibu bapa juga. Okay, so saya nak tanya dengan Dr. Makno lah. Okay, Dr. Makno selaku kita punya head of section. Okay, so untuk program ini mungkin Dr. Makno boleh share dengan pendengar-pendengar kita, okay, mengenai secara ringkas lah mengenai program welding yang dijalankan di Unique LMFI ni. For sure saya rasa mereka pun nak tahu sebenarnya nanti mereka ni akan belajar apa sebenarnya kan. Adakah akan belajar welding sahaja ke ataupun ada elemen lain? Mungkin Dr. Makno boleh share lah dengan kita semua. Okay. Terima kasih Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada adik-adik semua. So saya sebagai ketua jabatan untuk program welding. Kita ada dua program, diploma in welding dan degree in welding and quality inspection. So saya cerita berkenaan diploma lah. So untuk program diploma welding ni, para pelajar akan belajar praktikal untuk welding. Dan juga untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan welding. Contohnya berkaitan dengan kualiti, berkaitan dengan testing, berkaitan dengan microstructure, dan dia merangkumi kedua-dua bahagian, praktikal dan juga teori macam Abang Hafiz kita cakap tadi. So dari segi pembahagian pelajaran yang kita belajar ni lebih kurang 45% praktikal dan 55% teori. Itu berkaitan dengan subjek lah, ataupun kita katakan lebih kurang 14 subjek praktikal daripada 32 subjek yang diambil lah untuk sepanjang 3 tahun belajar. Macam Abang Aizat yang cakap tadi, so belajar untuk welding, dan juga kita bukan saja belajar welding, kita akan potong sampel tersebut
and then kita buat testing. Itu yang membezakan program di KMFI ni dengan program di IKM, ya. So kita lebih untuk menjurus pada kualiti, lebih menjurus kepada memahami join yang kita buat tersebut. Itu secara am lah yang boleh saya bagi tahu. Okey, betul. Okey, kalau nak tahu dengan lebih lanjut, of course lah kena masuk uni KLMFI lah untuk program welding ni. Okey, alright. So terima kasih Dr. Makno. Ya betul. Okey, itu yang membezakan lah program kita dengan program welding di tempat lain. Which is kita di uni KLMFI kita menambah elemen quality inspection sebenarnya. Lepas adik-adik dah welding, so of course adik-adik nak tahu sama ada welding adik-adik tu berkualiti ataupun tidak. Okey, boleh maksudnya diluluskan ataupun tidak. So kita adik-adik akan belajar mengenai quality inspection. Okey, alright. So jadi Dr. Makno, macam student-student yang akan masuk ke uni KLMFI ni, so jadi macam mana dari segi peratusan hands on dan juga theoretical? Sebab macam kita di UniKL sendiri adalah menawarkan program engineering teknologi. So mungkin Dr. Makno boleh share lah dengan pendengar kita. Terima kasih Farah. So soalannya baik tersebut. Berkaitan dengan pembahagian praktikal dan teori, kalau kita ikut kepada student learning time ataupun masa yang diperuntukkan untuk student belajar, lebih kurang dalam 60% akan berkaitan dengan praktikal dan 40% berkaitan dengan teori. That's mean masa untuk praktikal tu lebih. Ini untuk kita nak beri pengalaman kepada pelajar. Bukan saja dia boleh bercerita berkaitan teori, dia juga berpengalaman dengan proses welding tersebut. Okay. So kalau kita tengok kat luar nanti, kalau kita just bercakap welding macam ni, you kena buat macam ni, tapi you tak ada kata orang pengalaman, tak kata orang just stop not the work. Jadi kini kita bercakap dan kita bekerja sekali. Ya betul. Okey, itulah specialitinya program di uni KLMFI ni. Itu sebab kita menawarkan program engineering teknologi. So jadi para pelajar akan didedahkan lebih kepada praktikal ataupun hands on. Di mana para pelajar, adik-adik akan belajar theoretical, of course theoretical penting. Okay, so selepas lecturer mengajar untuk theoretical, teori secara teorinya, adik-adik akan apply pula secara praktikal ataupun hands on supaya adik-adik lebih faham lagi. So itu adalah orang kata advantage lah kepada adik-adik. Okay, so alright, so terima kasih Dr. Makno. Okay, so nanti kita akan sambung lagi dengan Dr. Makno. Alright, so kita nak pergi kepada panel kita yang seorang ni. Okay, so saya selalu panggil Haji Kai lah. Nama glamour di UniKLMFI. Okay, so saya nak tanya kepada Haji Kai. Okay, so Haji Kai boleh orang kata perkenalkan diri lah. Okay, dan juga macam para pendengar ni sebenarnya adik-adik kita lah, especially atau ibu bapa. Okay, ini selalulah soalan yang ditanya sebab kita kan engineering teknologi. So macam mana dari segi collaboration kita dengan industri kat luar sana? Sebabnya collaboration dengan industri ni saya rasa sangat penting jugalah kan, untuk dari segi mungkin sudah nak pergi ke praktikal dan sebagainya. Mungkin Haji Kai boleh share dengan kita semua si collaboration dengan industri, silakan. Baik, terima kasih Farah, kepada semua para pelajar yang sedang mengikuti sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Hairudin bin Salim dan telah bertugas di Universiti Kuala Lumpur, Malaysia France Institute. Ini adalah tahun ke-23. Oh, lama. Jadi banyak pengalaman, bukan dari segi aspek dari segi pengajaran maupun alam industri di persekitaran,
selok-belok pelajar dan sebagainya lah. Jadi untuk menjawab soalan Farah tadi berkenaan dengan kolaborasi, kolaborasi yang khusus setakat ini kita ada satu, iaitu kita ada membuat ataupun meterai satu kolaborasi dengan MEIF ya. MEIF itu adalah satu badan ataupun federasi yang disebut sebagai Machinery and Engineering Industries Federation Malaysia. So dia lebih kurang seperti kita sebut sebagai persatuan pengilang-pengilang lah. Okay? So antara tujuan kolaborasi itu adalah memberi peluang pekerjaan, mewujudkan peluang-peluang pekerjaan yang sedia ada. Okay? Kemudian di samping itu ada juga bentuk-bentuk usaha sama, contohnya ada kerja yang dalam bentuk penyelidikan mungkin, di mana pihak MEIF itu meminta ataupun menggunakan peralatan-peralatan dan juga tenaga pengajar sebagai elemen untuk mereka buat uji kaji yang dalam bentuk design mungkin, dalam testing mungkin. So itulah ada antaranya kerjasama lah. Kemudian saya tak sebut yang ini kolaborasi pula, kita ada juga program usaha sama. Program usaha sama ni dimeterai juga ketika saya menjadi ketua jabatan dengan Kerajaan Negeri Terengganu, di mana ada program yang dipanggil TESDEC. Program TESDEC ni mereka jalankan juga program diploma di sana dengan Unicare MFI yang mengijazahkan ataupun memberi atau menganugerahkan diploma kepada mereka. Itu antara lain. Dan selain daripada itu, usaha sama ataupun kolaborasi yang tidak rasmi ialah kita juga berhubung terus dengan industri-industri, di mana setiap semester pelajar-pelajar tahun akhir mesti melengkapkan latihan industri selama 6 bulan di industri. So secara tak langsung di situ kita ada hubungan berterusan. Contohnya kalau si Hafiz dengan Suhaimi dengan Hafiz Jamaluddin tadi, mereka berkhidmat sekarang ni, mereka saban tahun mereka menerima rakan-rakan ataupun junior-junior daripada MFI yang menjalani latihan di tempat mereka. Secara tidak langsung hubungan MFI dengan industri itu berterusan. Ya, itu yang saya boleh sebut sebagai kolaborasi di kalangan industri untuk Unicare MFI. Yes, betul. Okey. Betul. Itulah sebabnya penting kolaborasi dengan industri. Okey. Ianya akan memberi manfaat sebenarnya kepada adik-adik sekira masuk ke Unicare MFI untuk adik-adik pergi ke latihan industri nanti. So jaminan kerjasama dengan industri kita bukanlah lagi bukan sesuatu yang baru lah sebenarnya. Okey. Ianya telah lama dah kita jalinkan dengan industri ni. Seperti Haji Kai sendiri, beliau pun dah berada di MFI 23 tahun dah mengajar kan. Okey, dah berbagai pengalaman, dah berjumpa dengan macam-macam industri dah di luar sana. Okey. Alright, so adik-adik jangan risau. Okey, sebab kita dengan industri orang kata ngam lah. Dari segi orang kata apa, ngam lah sebenarnya. Okey. Alright, so kita nak pergi kepada soalan seterusnya. Okay, so macam ini pun soalan hot jugalah sebenarnya kan. Mungkin saya nak minta Haji Kai lah untuk bantu untuk jawab. Dari segi peluang pekerjaan ni, ini memang orang kata soalan lah yang sering saya dapat jugalah kan daripada adik-adik ataupun ibu bapa, which is ada jaminan kerjaya ke selepas diorang ambil welding ni selama 3 tahun? Nanti saya nak kerja apa? Sebabnya macam saya cakap awal-awal tadi, yang mereka faham adalah bila belajar welding ni mereka akan menjadi usahawan. Mungkin buka bengkel untuk welding sahaja ke, mungkin dari segi lain-lain lah kan, hanya kimpalan sahaja. Mungkin Haji Kai boleh bantulah dari segi untuk penerangan mengenai peluang pekerjaan lah selepas mereka join program kita selama 3 tahun. Silakan Haji Kai. Baik, berkenaan dengan soalan pekerjaan ni,
ini antara soalan-soalan yang dia tidak suka untuk jawab, tetapi perlu ada sedikit sensitivity lah. Kalau sensitivity saya kata selalunya kalau dah graduate ni kita kata dapat kerja, so anak tu yang graduate tu kita kata dalam masa tempoh berapa dah sebut, 3 bulan, 6 bulan ataupun 1 tahun dapat pekerjaan. Yang itu yang kita kena ada sensitif sikit. Tidaklah hari ni graduate, esok lusa terus dapat pekerjaan. Itu yang dimaksudkan oleh saya. Tetapi insya-Allah selama saya bertugas, pelajar yang tamat, ibu live ni, pelajar yang tamat bergraduat, insya-Allah dalam masa 6 bulan. Kami bagi dalam masa 6 bulan adalah untuk waktu terbaik untuk mereka dapat pekerjaan. Dan 3 bulan saya tidak berani nak beri jaminan dalam pada waktu tempoh sekarang ini. Tetapi kalau 6 bulan tu insya-Allah untuk saya. Dan kalau saya nak sharing lagi, kalau saya sebut satu sharing ini, saya boleh bilang beberapa orang penjaga ataupun ibu bapa yang telefon terus masa saya menjadi program coordinator maupun saya jadi ketua jabatan, yang bertanya, anak saya sampai sekarang tak dapat pekerjaan ini, boleh dibilang selama 23 tahun saya bekerja, benda tu boleh dibilang. Tidak sampai 10, tidak sampai 5 yang menyatakan apa yang kau janji kepada saya, apa yang awak janji kepada saya, anak-anak dapat pekerjaan, sampai hari ni anak aku tak dapat pekerjaan. Contohnya lah, itu satu yang saya boleh sebut lah. Satu yang saya sebut. Okey, dalam pada itu ibu bapa juga kena sensitif juga, di mana aspek pekerjaan ini kalau yang lebih meyakinkan kita contohnya kita mohonlah PDRM, mohonlah ATM, tentunya kita secara automatik dapat pekerjaan. Tapi kita dalam bidang yang kita sebut industri, yang dia berasaskan kepada ekonomi, aktiviti maknanya ship repairing, pencari gali minyak contohnya. So dia berdasarkan pada aktiviti tersebut untuk pekerjaan itu. Okey, jadi saya sekali lagi nyatakan bahawa peluang pekerjaan tu memang ada. Cuma itulah yang saya sebutkan secara berlapis sikit. Kalau kata terus mendapat pekerjaan itu tidaklah semudah itu. Baik. Okay. Kemudian sharing yang lain ialah ada juga graduan hanya dengan diploma mereka berjaya pula dalam bidang dengan mendapat graduan dalam diploma. Mereka berjaya juga dalam bidang dia boleh bercakap, komunikasinya dengan baik. Dia sekarang tidak menggunakan tangan, dia hanya menggunakan mulut dia, iaitu mereka berjaya dalam bidang insurans contohnya. Kita tak boleh nafikan perkara itu. Mereka berjaya dalam bidang insurans, mereka menjadi runding yang baik dalam bidang insurans. So mendapat income. So kita tak semestinya pelajar welding ini boleh menjurus terus pada bidang kempalan. Namun begitu, saya katakan sekali lagi, peluang pekerjaan ni sangat banyak. Saya terbuka. Nanti kalau ada pertanyaan lagi sekiranya dalam bentuk pekerjaan di mana tempat ni dan sebagainya, saya akan sambung lagi. Tapi buat sekarang, insya-Allah untuk mendapat pekerjaan itu, of course sekarang ni pandemik tidaklah begitu meyakinkan. Tapi kalau dalam masa yang mendatang, dengan keadaan, dengan kualiti pelajar tadi, dengan ilmu yang kita beri, kita lengkapkan pelajar itu, mereka insya-Allah akan berjaya mendapat pekerjaan-pekerjaan sebaik saja mereka mendapat diploma mereka. Itu saja. Okey, baik. Terima kasih atas penerangan daripada Haji Kai. Okey, betul. Sebenarnya dari segi peluang pekerjaan itu meluas dan kita tidak boleh menjanjikan sekiranya adik-adik hari ni adik-adik graduate
esok terus adik-adik dapat kerja. Tidak. Okey, ianya adalah usaha juga daripada adik-adik yang kita pun dah berikan ilmu lah kepada adik-adik selama 3 tahun adik-adik belajar. Okey. Alright, so dari segi kita dah cerita pasal peluang pekerjaan tadi. So hari ni pun kita bawa 2 alumni kita, Encik Hafiz kan. So mungkin Encik Hafiz Jamaluddin mungkin boleh share lah sekarang ni Encik Hafiz bekerja di mana dan sebagai apa? Silakan Encik Hafiz. Terima kasih Encik Farah. Sekarang saya bekerja di company Mubadalah Petroleum. Satu company antarabangsa lah. Company based in di Arab lah. Tapi dia meluaskan dia punya scope. Dia dah pergi Asia, dia dah pergi Europe. Jadi dia ada banyak projek. Jadi sekarang dia ada projek di Malaysia dan kita sebagai owner lah, Mubadalah Petroleum sebagai owner, kita bagi kita punya projek kepada Sapura. Sapura sebagai kita punya main contractor lah di Sapura Yard Lumut. Jadi saya ditugaskan di Lumut untuk tengok daripada segi kualiti lah. Saya punya position adalah welding inspector lah. Sebagai owner welding inspector untuk pastikan kualiti terjamin lah. As per drawing, design, as per client spec, as per prosedur semua dibuat dengan betul sebelum dihantar ke offshore lah. Sebab itu sangat penting lah. Betul. Jadi apa lagi yang Cik Farah nak tahu tu? Okay. So macam Encik Hafiz ada cakap tadi, company Encik Hafiz ni merupakan company daripada luar negara kan? So macam Encik Hafiz sendiri, pernah tak bekerja di luar negara saja? Saya tak pernah lah. So far dalam Malaysia sajalah. Cuma saya dah dalam Malaysia, tapi saya dah pernah bekerja dengan company antarabangsa lah. Company USA, company US lah, macam FLIR. Masa di Rapid dulu, di Rapid Pengerang saya sebagai PMC lah. PMC consultant lah. Welding consultant untuk jaga projek Rapid lah. Itu saya bekerja dengan FLIR. FLIR ni company US lah. Kalau adik-adik pergi website, type FLUOR, FLIR. FLIR company US lah. Memang besar untuk refinery lah. Memang expert. Jadi saya bertugas dengan FLIR sebagai field welding engineer. Field welding engineer untuk tengok welding lah, untuk pastikan welding semua mengikut design lah. Alright. Alright, baik. Alright, so kita nak pergi kepada alumni kita yang lagi seorang lah, Encik Hafiz. So, Encik Hafiz Suhaimi, mungkin boleh ceritakan jugalah sekarang Encik Suhaimi bekerja di mana dan sebagai apa? Silakan. Okey, sekarang ni saya baru ditamatkan kontrak dengan, sebelum ni saya bekerja dengan lead operator sebagai ketua juruteknik di Health Corporation di Bergading CTP. Company offshore saya yang keempat. Sebelum ni saya start offshore dengan ExxonMobil, lepas tu dengan Petropac, dengan IMAS Offshore, dan latest dengan Health Corporation lah. Saya start daripada juruteknik, juruteknik biasa. Lepas tu menimba pengalaman daripada supervisor dan lead. Sekarang ni masih bekerja sebagai lead operator lah. So untuk adik-adik yang mana nak bekerja tak kira bidang apa pun, sebagai seorang boleh cakap kerja di laut, bidang offshore ni, Pak kata Haji Kai, selagi ekonomi itu berjalan, lagi ada minyak dan gas di Malaysia, InsyaAllah bidang offshore ni tak akan jatuh lah. Dia bidang offshore ni bukan setakat welding, mechanical, even IT pun ada, communication pun ada, HR, banyak lah. Bidang offshore ni luas kan. Saling melengkapi lah antara satu sama lain kan. Betul? Sebab kalau tak ada orang kepakaran dalam bidang IT, tak ada yang pakar dalam, contoh yang saya difahamkan, chemical pun juga boleh bekerja di offshore. So jadi mereka ni adalah orang kata saling berhubung kait lah untuk
menghasilkan sesuatu. Okay, jadi alright, so saya ada tengok ada soalan lah dekat bahagian ruangan chat daripada Azlan. So dia tanyalah Encik Hafiz, macam mana Encik Hafiz boleh menjadi welding inspector? Apa requirement dia sebenarnya? Mungkin Encik Hafiz Jamaluddin boleh terangkan? Okey, untuk jadi welding inspector, first kita kena ada ilmu lah. Jadi saya amat bersyukur, saya amat bertuah, saya masuk ke MFI. Yang saya tak jangka lah. Saya tak jangka saya boleh jadi macam sekarang lah. Saya dah boleh bekerja dengan owner. Untuk secara jujurnya, gaji saya puluhan ribu lah. Secara jujurnya. Jadi benda tu ya jujur, benda tu yang penting ada ilmu dulu. Betul. Yang penting ada ilmu dulu. Adik-adik lepas SPM jangan fikir terlalu jauh. Fikirkan ada ilmu dulu sebab dia macam, saya bagi contoh lah, senang. Macam pokok. Pokok untuk dapatkan dia punya buah yang lebat, dia punya tunjang akar dulu. Akar dia kena kuat dulu. Jadi kita, MFI macam akar lah. Dia akan akar tu kuat, dia bajakan akar itu apa semua supaya batang tumbuh dengan besar, daun lebat dan buahnya banyak. Jadi seolah-olah nak bekerja ni kita dapat hasil dia buah lah. Kita dapat hasil buah apa semua. Tapi jangan lupa hasil buah tu daripada akar tadi. Akar tadi adalah daripada MFI, daripada hasil didikan lecturer yang ada lah. Encik Makno, bekas lecturer saya. Encik Ajikai pun sama. Dia orang, saya amat bersyukur lah. Saya duduk dekat bawah tangan lecturer ini, Encik Muhammad Noor dengan Encik Ajikai. Dia dapat, kita dapat ilmu yang direct daripada segi teori dan daripada segi praktikal. Jadi kita bekerja, benda tu kita apply dan memang MFI memang saya kata memang satu institut welding yang nombor satu lah bagi saya lah. Bagi saya nombor satu, tak ada universiti di Malaysia yang macam ni. Dia punya ilmu welding dia adalah begitu dalam dan detail. Jadi ilmu yang penting, kemudian ditambah dengan sertifikat lagi lah. Of course kita bekerja dengan international company macam US, macam UK apa semua, dia nak ada sertifikat yang boleh diterima pakai oleh satu dunia, iaitu C-Suite. Kalau adik-adik pergi dekat website type C-Suite, CSWIP, C-Suite, itu adalah satu body daripada UK yang iktiraf welding. Sertifikat tu boleh dipakai di seluruh dunia. Pergi Europe boleh, pergi Arab boleh, Asia boleh, pergi China boleh. Jadi itu tak apa, itu jauh lagi. Yang penting ilmu dulu. Ilmu di MFI dulu. Iaitu yang penting. Akar dia. Dia punya tunjang. Itu saja. Terima kasih. Ya, betul. So macam betul lah, saya suka perumpamaan yang Encik Hafiz berikan. So diibaratkan seperti satu pokok lah. Betul? Kalau kita tanam pokok, kalau akarnya tak subur, so macam manalah nak keluar daun dan buah-buah dia kan. So bunga-bunga yang cantik pun takkan keluar. Okay? Alright, so terima kasih pada Encik Hafiz. Jadi Encik Hafiz ada beritahu tadi mengenai orang kata professional certificate lah. Ini pun selalu soalan yang saya dapat juga, tapi mostlynya adalah student lepasan daripada diploma yang nak masuk ke degree lah. Sebab dia orang dah belajar diploma 3 tahun kan, so jadi dia pun dah faham mengenai welding apa semua kan. So mungkin saya nak tanya dengan Dr. Makno lah, dari segi professional certificate, ada tak kita tawarkan di UniKL MFI ni? Mungkin Dr. Makno boleh terangkan? Okey, terima kasih Farah. So berkaitan dengan professional certificate ni, kita ada beberapa yang boleh membantu ataupun menguatkan lagi CV ataupun resume student-student yang akan graduate. Kita ada collaboration dengan AWS, American Welding Society daripada Amerika, di mana kita ada program certified welder, Jadi kita cadangkan untuk student kita yang nak
bergraduate yang bergraduate contohnya diploma. Tapi so kita akan bagi peluang pada student-student ni ambil test untuk certified welder. Certified welder ni sebagai kira kata orang dia punya tambahan, bonus tambahan untuk dia punya resume untuk dia pergi buat intra. Tapi keadaan sekarang ni dengan COVID ni, jadi masalah itu agak tangguh lah. Yang kedua, kita ada collaboration dengan TWI di mana kita telah submit proposal untuk C-Suite 3.1 welding inspector dan juga 3.4 radiography interpreter. So kita dah submit proposal ni daripada TWI dan kita submit kepada MARA untuk dapat kelulusan. Jadi kita dah submit di bulan Februari lepas. Bulan Februari lepas 2021 kita menunggu kelulusan daripada MARA lah. So bila dapat kelulusan ni kita akan jalankan untuk students terutama student yang nak pergi ke intra. Student akhir tahun dan nak pergi ke intra di mana kerana kita tahu dia punya chances untuk lulus ni agak sukar, jadi kita ambil student dengan pointer yang agak tinggi lah. Contohnya 3.5 ke atas. Kerana macam Abang Hafiz tadi cakap, so this certificate is recognized worldwide and then dia punya market pass pun agak tinggi. Jadi kita ambil apa pendekatan di situlah. So kita akan conduct dia punya TWI akan datang ke tempat kita conduct training and then kita akan bagi enhance lagi untuk macam mana untuk cater dengan exam dia. So ini benda-benda ni kita dah propose, kita propose dah kepada MARA. So tunggu kelulusan dan mungkin MARA dalam keadaan wait and see dengan pandemik ini. So kalau benda tu dalam keadaan sebenar, kita boleh jalankan, insyaAllah. Benda ni kita akan follow up lagi lah dengan MARA. Macam mana keadaan dengan proposal yang kita dah submit ni. Kerana kalau kita minta daripada student keluarkan duit, so dia punya kos dia agak tinggi lah dengan keadaan student kita masih belajar. So kita cuba nak dapatkan fund daripada MARA untuk student boleh ambil sertifikat ni. Okay, itu saja buat permulaan lah. Okey, betul. Alright, terima kasih Dr. Makno. Maksudnya tak akan datang, insya-Allah akan ada sertifikat C-Suite Dr. Makno? Betul C-Suite 3.1, betul? Ya, C-Suite 3.1. Okey, dan sekarang ni kita pun dah memohon kepada pihak MARA untuk dari segi funding lah, macam Dr. Makno cakap, untuk mendapatkan professional certificate ni harganya agak tinggi lah. So jadi kita nak bantu adik-adik ni untuk mendapat fund daripada pihak MARA. So sama-sama lah kita doakan supaya MARA approve lah untuk professional certificate ini. Okay? Alright, okay. So ada yang tanya juga daripada Azlan. Adakah mereka akan belajar 6GR? Ada siapa mungkin boleh bantu ke? Dr. Makno atau Haji kan? Dr. Makno silakan. Okey, saya sebenarnya kita tak buat program kita bukan untuk qualifiedkan welder So kita cuma bagi penambahbaikan kepada student tu belajar welding So dia akan belajar tak sampai CGR lah. Tak sampai CGR. Kita akan belajar dia welding plate, dia welding pipe. So ada dia akan welding pipe dan job plate. And then kita lebih menjurus pada dia punya quality. How to testing, how to do the procedure, how to control and then maintain the quality. Kalau kita buat 6GR tu lebih kepada program untuk welder. Tapi kita lebih dia punya portion tu lebih tinggi sikit. Lebih kepada quality inspector, lebih kepada assistant engineer, lebih kurang macam tu.
Okey, alright. Baik, terima kasih Dr. Makno atas penerangan yang diberikan. Harap menjawab soalan daripada Azlan yang tanya dekat bahagian chat. Okey, alright. So, kita nak pergi kepada student kita lah. Abang Amir Aizat kita. Okay, so macam sekarang kan, so kita masih lagi dalam keadaan pandemik, dah 2 tahun dah kan daripada tahun lepas. So macam Abang Amir sendiri, Abang Amir Aizat sendiri adalah sekarang ni sedang belajar di Unique MFI. So belajar dalam keadaan online pula tu. Okay, so welding ni adalah program teknikal. So macam mana Abang Amir Aizat kita ni belajar program teknikal secara online buat masa sekarang ni? Mungkin boleh share dengan adik-adik lah. Sebab for sure diorang ni risau sebenarnya. Macam mana teknikal ni nak belajar secara online kan? Mungkin boleh share, silakan. Okay, memang so untuk sekarang saya dah start online daripada semester 4. Sekarang saya dah semester 6 nak masuk semester 7 tahun depan. Memang semua online. Pada mulanya memang sangat mencabar lah sebab kita teknikal kan, tapi memang kena online, semua belajar through team. Tapi dalam masa yang sama kita punya lecturer pun telah memberikan, saya nak cakap pembelajaran tu, mereka memperbagaikan kaedah pembelajaran tu. Di mana supaya student-student tu kami student boleh faham walaupun secara kelas secara online, tapi kami still boleh faham secara teknikal macam mana proses-proses dia boleh berlaku, seperti dengan bantuan video-video yang ada, bantuan daripada projek-projek yang lepas. So daripada situ lah yang membuat yang student boleh faham lah. Selain tu untuk student mekanik teknikal juga ada waktunya student boleh masuk. So pada waktu tu lah yang student akan, kami dapat buat praktikal yang tergantung ketika belajar online tu. Okay, maksudnya ialah sebab sekarang pun belajar secara online. So mungkin dari segi praktikal yang berat yang perlu dijalankan di workshop, so akan dijalankan sekiranya contoh nanti dah boleh masuk ke kampus, begitu kan? Betul. Okay, alright. So jangan risaulah. Saya rasa mungkin Abang Amir Aizat kita sebab ayah dia pun adalah seorang welder, so dia bolehlah praktis dekat rumah tu kan. Mungkin lecturer ajar, dia boleh terus praktikal lah dekat rumah kan. Okay, alright. So terima kasih kepada Abang Amir Aizat kita. Okay, so harap saya doakanlah semoga Abang Amir Aizat kita berjaya lah walaupun berada dalam keadaan pandemik sekarang Okay, so alright, so kita nak pergi kepada alumni kita lah, Cik Hafiz Jamaluddin dan Cik Hafiz Suhaimi. Okay, so saya nak tanya kepada Cik Hafiz Jamaluddin lah. Okay, so macam mana dari segi pandangan alumni Cik Hafiz sendiri adalah alumni yang sekarang dah bekerja di industri dah beberapa tahun lamanya. So pandangan mengenai program welding ni pada masa hadapan, adakah masih relevan ataupun tidak relevan lagi? Sebab adik-adik kita ni dia akan masuk belajar 3 tahun. 3 tahun dia akan belajar, atau kalau dia sambung degree, so lagi 7 tahun atau 6 tahun lah dia akan belajar and then dia akan bekerja kan. So adakah masih lagi relevan lah welding di masa hadapan ni? Cik Hafiz boleh share dengan kita semua? Okay. Pada saya, selagi ada welding di bumi ni, jadi untuk kita joinkan kita punya besi, kita pakai ada beberapa kaedah lah. Satu, kita pakai bolting, pakai rivet, pakai welding. So far, besi-besi yang kita perlukan strength yang kuat, macam kita dalam bidang oil and gas, kita buat tank, kita buat kapal terbang, kita buat bangunan. So far kita pakai method welding. Jadi ke mana-mana pun kita pergi dalam bumi ni, di planet Marikh saya tak pastilah dekat Marikh, planet Marikh, Pluto, tapi di bumi so far kita pakai welding. Selagi ada welding, selagi itulah ada kerja dalam bidang welding. Tak kira lah welder,
inspektor, engineer. Jadi jangan risau. Rezeki tu sudah ditentukan. Tapi kita kena usahalah. Yang penting ada ilmu dulu. Ilmu welding tu. Ilmu welding tu luas. Ramai adik-adik fikir kita welding sebab dekat rumah dia ada bengkel motor, ada bengkel gerik, dia ingat welding ni jadi welder. Tidak. Kita boleh pergi sampai, tak silap saya, Haji Kai, tak silap saya dah ada PhD, betul? Belum lagi apa. Belum lagi? Master ada kan? Master. Ya. Okey. Jadi di MFI kita dah pergi lebih tinggi, degree, master. Jadi jangan risau, kita boleh pergi berbagai bidang. Bukan kerja di field saja. Kita panggil field lah, kerja di luar, di field, di pelantar minyak offshore, di workshop, di yard apa semua. Kita boleh pergi berbagai bidang. Lecturer boleh, supervisor boleh, technician boleh. Ada company, buka company pun boleh. Ramai kawan-kawan saya dia buka company edit. Kita buat testing, company consultant, dia buat prosedur apa semua, berbagai-bagai bidang yang luas. Tapi kita tak nampak. Bila kita dah masuk belajar di MFI, benda tu semua lecturer kita akan dedahkan. Ke mana hala tuju. Ada luas. Macam saya minat kerja di field. Jadi saya jadi welding inspector. Saya suka yang ada movement lah. Saya suka pajak sana pajak sini apa semua. Ada orang suka duduk office, dia buat prosedur. Ada orang suka ajar. Dia suka jadi cikgu. Dia jadi lecturer boleh, cikgu banyak, cikgu LKM boleh, cikgu LLP, sekolah teknik, semua ada ajar bidang welding. Tak kira asas ke, diploma ke, degree ke, master ke. Jadi bidang welding ni luas. Boleh pergi satu dunia. Kalau kita ada ilmu welding ni, kita boleh pergi satu dunia. Ramai kawan-kawan saya, bekas-bekas pelajar daripada MFI berada di seluruh dunia. Mexico ada, Arab ada, Europe ada, China ada, semua. Jadi jangan risau. Adik-adik yang muda-muda jangan risau. Yang penting jadi pokok dulu, pokok. Jadi akar dulu. Akar mau kuat, insya-Allah buah dia lebat. Alhamdulillah. Amin. Okey. Alright. Okey, terima kasih. Itu adalah orang kata penerangan lah daripada Encik Hafiz tadi. Okey, so betul, selagi mana perlunya welding ni, jadi insya-Allah dia masih relevan in future. Okey. Alright, so kita nak minta pandangan daripada Encik Hafiz Suhaimi pula. Okey, Encik Hafiz Suhaimi boleh share lah dengan kita. Okey, silakan. Okey, untuk bakal-bakal student MFI sendiri yang mana masih lagi belajar atau dah nak graduate ataupun ex-student ni, setahu saya mana-mana bidang pun daripada mana-mana course daripada MFI, insya-Allah so far antara graduate yang paling paling laku lah dalam dunia offshore mostly. Saya pernah jumpa engineer, saya pernah jumpa technician, saya pernah jumpa geng IT. Welder ni tak salah cerita lah, memang saya faham budak-budak MFI daripada junior sampai lah senior. Tak ada yang bapak-bapak, dia orang ada dalam ni kot. Anak-anak dia orang ada dalam ni. Betul. Tahu saya macam wedding yang kalau daripada IKEA sendiri, dia telah didedahkan dengan Marapet Petronas. Budak-budak wedding mesti kenal lah. So daripada Marapet ni lah, dia orang akan didedahkan dengan dunia sama ada offshore, industri, kilang dan seterusnya, sama ada dia orang berminat untuk sambung di MFI ataupun terus masuk kerja. Dan selagi macam kata Hafiz Jamuddin tadi, selagi ada ekonomi kita masih lagi bergantung harap pada dunia oil and gas, masih lagi bergantung harap pada fabrication yard, commissioning, dan setahu saya yard Lumut tempat Hafiz Jamuddin sendiri bekerja, di antara yard paling aktif masih lagi mendapat projek wedding job. So daripada hierarki yang ke bawah sekali, daripada kontraktor, daripada klien sendiri, pengalaman saya sebagai seorang klien yang mana approve
diorang punya job, daripada segi permit, daripada segi kerja diorang, daripada bawah sampai ke atas, so far tak ada masalah. Kalau lagi ilmu yang kita dapat daripada MFI itu menjurus ke arah kita punya profession, bagi saya tak ada masalah. Dan kita boleh, dan satu lagi saya tekankan bahawa graduate MFI ni InsyaAllah kalau dicampak di mana-mana di seluruh dunia pun InsyaAllah akan jaya. Selagi ada kesungguhan untuk belajar. Bila saya dulu ambil diploma, cakap cukup belajar sini, tapi bila dah bekerja sampai berapa tahun, so ada inisiatif nak sambung master. Bila saya pun dapat offer daripada UniKL sendiri dengan daripada SHL sendiri untuk sambung master dalam bidang yang saya minat. Cuma sekarang ni dihadkan pasal pandemik je. Kalau tidak dah boleh sambung dah master apel C, apel A. Apel A. So bagi saya lagi ada ruang dan peluang. Kita pun bersungguh, bagi saya tak ada masalah untuk seorang graduate MFI UniKL khususnya untuk sambung belajar dan sambil bekerja dan sambil belajar. Alright, betul. Alright, so terima kasih pada Encik Hafiz. Okay, so macam Encik Hafiz sendiri pun adalah graduan diploma dan decide untuk sambung master kan selepas dah berbelas tahun bekerja. Alright, so sebenarnya tak ada masalah untuk graduan diploma yang mungkin dah bekerja dah 10 tahun, 15 tahun, so anda boleh terus sambung ke master sebenarnya, master yang berkaitan lah, tetapi perlu mohon melalui apel A. So nak tahu dengan lebih detail nanti boleh contact dengan saya pun boleh lah, insyaAllah saya akan bantu. Okay, alright, so jadi kita nak tanya kepada Haji Kai lah, sebab Haji Kai dah 23 tahun berada di MFI, dah berjumpa dengan ramai student. Dah 23 tahun, ramai nampak panjang kan, ramai student. So jadi macam tadi Cik Hafiz pun ada cerita kan, maksudnya untuk welding ni tak semestinya boleh kerja di offshore sahaja. So boleh menjadi lecturer dan sebagainya. So jadi macam adakah alumni kita sebenarnya kat luar sana tu macam selain daripada kerja offshore, apa lagi pekerjaan yang diorang buat sebenarnya daripada kenalan Haji Kai lah? Mungkin boleh share dengan kita? Okay, kalau kata syarikat-syarikat ni yang disebut oleh tadi Hafiz di Sapura, kemudian di MHE contohnya, ya, MMHE, Ekel, Schlumberger, Halliburton, Tenaga Tiup, itu adalah antara syarikat-syarikat besar, ya, syarikat besar yang ada di sekitar kita ini yang terlibat dengan kerja-kerja oil and gas. Kita tak lupa kepada Petronas, kita ada juga Eversandai, kemudian bidang-bidang inspection ni Biro Veritas, DMW dan juga DNW, Lloyd Registers, SGS, TUV dan sebagainya. So kerja-kerja yang alumni buat antaranya tidak terhad kepada kerja-kerja inspection. Mereka juga ada terlibat dengan kerja testing. Okay, kerja testing. So dan kalau saya boleh sebut further lagi into their area lah, mereka banyak terlibat dalam documentation, ya. Documentation meaning kalau dikatakan sebuah projek itu design, kemudian dia develop dia punya procedures, and then dia punya flow untuk dia mendapatkan approval, for example. So student-student ni dia perlu mahir dalam area-area itu. Itu antara student-student kita libat. Kalau kita tidak terhad saja kepada inspection, malah lebih daripada itu. So apa kekuatan yang ada pada kami di section fabrication and joining ialah kita develop pelajar sebagaimana Hafiz kata tadi, bukan setakat mantapkan mutu kimpalan saja, tapi from A to Z. A to Z maksud saya ialah apa yang perlu ada dalam satu tugasan-tugasan seorang personel dalam bidang welding. Kemudian
pelajar-pelajar kita seharusnya ataupun pada maksud saya ialah mereka akan bercakap dalam satu bahasa. Maksudnya apa yang Hafiz kata tadi, mereka boleh bergerak di mana-mana dalam dunia ni kerana mereka bercakap dengan satu bahasa, language yang dipanggil code and standard. So code and standard itu kita perkenalkan di peringkat awal lagi, kita akan perkenalkan pelajar-pelajar dengan code and standard itu. So awal-awal ni lama-lama seperti juga kita orang Islam membaca Al-Quran dalam bahasa Arab. So bahasa untuk industri oil and gas ini melalui code dan standard itu. So kita perkenalkan mereka, lambat laun mereka menjadi mahir dalam bidang-bidang ataupun intisari yang ada dalam code and standard itu. So inilah antara lain yang mereka usahakan. So saya boleh sebut banyak-banyak lagi syarikat yang pelajar kita terlibat, tapi antara yang saya sebut tadi adalah antara yang bakal pelajar-pelajar diploma yang akan masuk nanti. So mungkin sekarang pelajar-pelajar kita tahu tentang syarikat Top Glove saja yang popular ketika ini, tapi selepas ni tak lupa nak sebut Exxon, tak lupa nak sebut Juta Sama, Tenaga Tube dan macam-macam lagi. Okey, itu antara syarikat-syarikat di industri yang menyumbang kepada memberi pekerjaan. Yang saya sebut awal-awal tadi, ini adalah tempat-tempat kita. Betul. Alright, so sebenarnya besar, banyak sebenarnya dari segi peluang pekerjaan. Alumni kita sebenarnya dah di merata-rata. So macam sekiranya adik-adik nanti contohlah pergi ke latihan industri kan di mana-mana company. So saya rasa adik-adik mesti akan jumpalah senior-senior MFI kita yang graduate daripada welding ini. Okay? Yes, alright. So jadi kita refer lah kepada keadaan pandemik kita sekarang kan. So ini soalan tambahan lah kepada alumni kita kan. So adakah sektor oil and gas ni terjejas lah semasa musim pandemik ni? Macam Cik Hafiz sekarang, adakah Cik Hafiz masih bekerja walaupun kita dah 2 tahun dalam keadaan pandemik ni? Mungkin boleh share? Cik Hafiz. Sorry, Hafiz mana tu? Hafiz mana? Maaf, Hafiz Jamaluddin dulu, silakan. Okay, so far secara jujurnya memang terkesan lah. Tapi alhamdulillah lah saya masih bekerja lagi. Tapi jujurnya projek dah kurang lah. Pandemik kan, pandemik projek dah kurang apa semua. Tapi alhamdulillah tidak terlalu teruk lah. So far kawan-kawan saya pun masih bekerja lagi lah. Saya tak pastilah yang terlalu jauh, tapi saya nampak di dekat-dekat saya dalam grup WhatsApp apa semua, alhamdulillah lah kawan-kawan saya masih bekerja. Tapi itulah, projek dah tak macam dulu lah, dah berkurang sikit lah. Tapi insyaAllah lah so far okay. So far okay, alright. Yes. Okay, mungkin Cik Hafiz. Cik Hafiz Suhaimi. Frankly speaking, saya baru je diberi ke 3 bulan 5 hari tu. Tapi kerana kita punya experience dah 12 tahun. So untuk cari job lain tu tak begitu susah dia tengok mungkin gaji sekarang tak semacam dahulu. Kalau dulu actually speaking saya dapat dalam 1,000 sehari gaji. Mungkin dapat 700, 500. Oh, 1,000 sehari. Okey. Kalau bahagian QC inspector lagi mahal. Musim pandemik ni kita para pekerja kena bertahan lah sedikit. Bertahan dengan keadaan semasa. Sabar. Letters, kena banyak sabar dengan letters, info yang Annex 9 tu. Yang orang nak naik offshore kena kuarantin 2 minggu. Duduk di hotel 2 minggu, lepas tu kerja sebulan, lepas tu balik maybe seminggu ataupun 2 minggu. So quality family time dengan anak bini, suami isteri semua tu berkurang. So lagi satu, kita kena banyak sabar dengan keadaan pandemik, dengan keadaan politik semasa, dengan keadaan pandemik semasa. Mungkin orang kata pendapatan tidak semewah dahulu. Kalau nak dibalik, Malaysia merupakan
oil and gas, bidang oil and gas, bahagian QC, bahagian operation, selagi kita company Petronas tu tak tutup, selagi tu kita boleh survive. Dan untuk adik-adik macam Haji Kad, Dr. Manos ni beritahu, dekat Malaysia ni antara hub oil and gas yang terbesar di dunia. Dan Petronas sendiri lebih dikenali sebagai antara untuk mana-mana projek seluruh dunia sekalipun. So InsyaAllah lah, bagi saya kalau job mana graduate daripada MFI sendiri, daripada bidang-bidang mana sekalipun, selagi ada bidang oil and gas, lagi itulah insyaAllah lah pasti akan dapat job lah, tak kisah mana pun. Cik pun dah dalam proses untuk vaksin dan sebagainya. So insyaAllah 3 tahun akan datang, dari segi ekonomi kita semakin meningkat dan peluang pekerjaan pun semakin banyak masa tu. Okay, so grablah peluang masa ni lah untuk adik-adik sambung belajar sebenarnya. Okay. Alright, so saya rasa jam dah menunjukkan 40 minit. So jadi kita pergi kepada soalan yang terakhir lah kepada semua panel kita. Alright. So saya nak tanya kepada alumni dululah. Cik Hafiz Jamaluddin. So mungkin boleh share dengan adik-adik yang kita pada sesi petang ini dan juga para pendengar di Facebook Live. Apakah tips dan semangat lah untuk mereka ni berjaya lah, sebab mereka ni ada yang lepasan SPM kan, so mungkin mereka beralih era lah daripada era persekolahan kepada era universiti kan. So mungkin Cik boleh share dari segi tips dan macam mana untuk berjaya lah dalam masa 3 tahun belajar diploma ni. Okay, Cik Hafiz silakan. Okey, saya nak share sikit lah. Ikut kajian lah. Ikut kajian sebenarnya kita semua boleh berjaya. Tapi oleh sebab kita terlalu banyak sifat negatif thinking. Bukan kita saja. Kita dah terapkan sifat negatif dalam diri kita. Aku tak boleh buat, English susah lah apa semua. Dan keluarga kita pun sama. Kau tak payah belajar lah, di musim COVID apa semua. Kawan-kawan kita, sebenarnya kita buang sifat negatif, kita banyak masukkan sifat positif. Positive thinking, itu yang paling penting. Jadi kita positif, keluarga kita positif, kawan-kawan pun positif, insya-Allah lah kita berjaya. Nombor 1. Nombor 2, yang penting rajin dan berdisiplin. Kalau kita positif pun tapi malas, memang susah lah. Jadi kita kena tiru macam orang Cina lah. Saya suka orang Cina sebab dia rajin. Saya ramai kawan Cina, dia orang memang rajin, tak kira kerja ke, study ke apa ke, dia orang rajin dan berdisiplin. Rajin saja tak ada guna. Dia kena rajin dan berdisiplin. Bangun awal, solat tak tinggal, itu yang penting. Disiplin, rajin, disiplin. Lepas tu kuat semangat. Jangan susah sikit dah tinggal. Susah sikit kita kena kuat semangat. Mental lah. Mental tu kena kuat. Kita jangan mudah mengalah. Kalau susah kita jumpa lecturer, kita bincang, saya tak faham ini. Lecturer kita so far okey. Saya sangat rapat lah dengan Haji Kai. Dia banyak bimbing saya. Saya so far saya tesis saya dengan Haji Kai, tesis saya. Jadi Haji Kai banyak bimbing saya. Kita jangan takut. Ada susah kita jumpa, kita bincang, insya-Allah ada jalan. Lepas tu kena hormat lah, itu yang paling penting. Kita kena hormat lecturer kita, dia yang sumber ilmu kita lah, lecturer kita. Hormat lecturer, hormat mak ayah, berdisiplin, itu sajalah. Yang paling penting think positif, buangkan sifat-sifat negatif. Okey, alright. Alright, terima kasih kepada Cik Hafiz Jamaluddin. Alright, so kita teruskan kepada Cik Hafiz Suhaimi, silakan. Okey, untuk bakal-bakal graduate, bakal-bakal student lepas SPM yang dah dapat tawaran ke MFI dalam bidang apa-apa sekalipun, nasihat saya dua je. Jangan putus asa dan teamwork. Teamwork dan jangan putus asa ni antara benda yang paling banyak digunakan dalam dunia oil and gas, dalam dunia kerja. Saya dulu lepas grad MFI, saya tak turun masuk bidang offshore. Ingat dalam 3 tahun. 3 tahun saya timbul pengalaman kerja di kilang, dan baru saya dapat kerja offshore. Bila masuk bidang oil and gas ni,
kita kita try implement apa yang kita belajar di MFI tu dalam dunia kerja kita sendiri. Hormat lecturer, hormat senior, ambil peluang untuk catch up apa sahaja ilmu yang kita dapat. Pasal dunia kerja ni mesti orang tahu dia banyak perbezaan, tapi selagi kita ada usaha untuk catch up semua ilmu yang ada dan refer pada yang senior, insyaAllah benda ni akan jadi mudah. Dulu dalam kerja pasal ilmu offshore ni memang saya tahu, tapi bila lama-lama kita try catch up daripada soalan juru teknik kepada lead technician dan supervisor, benda tu lama-lama jadi bread and butter, back of the end. Kita boleh buat, even kita pejam mata sekalipun. So macam contoh saya terlibat daripada macam Cik Hafiz Jamudin sendiri, dia orang dah siap platform. Okey, macam mana saya nak manage platform sendiri? Macam mana saya nak manage anak-anak buah? Macam mana saya nak manage equipment tu sendiri? Nak develop jadual kerja, jadual cuti. So benda tu apa yang kita belajar dekat MFI nanti, kita akan try develop, try buat dengan style kita yang boleh membuatkan anak-anak buah kita jadi kerja dengan kita rasa okey, tak ada masalah. Sebarang masalah boleh refer dengan siapa-siapa, tak ada masalah. So pentingnya dua perkara tu, jangan putus asa, dan pentingnya teamwork ataupun kerjasama antara satu sama lain, tidak kira masa kamu belajar ataupun masa kerja nanti. Itu saja. Alright, okay, so terima kasih kepada Encik Hafiz Suhaimi. Okay, alright. So kita dah dengar dah dari orang kata tips lah daripada alumni kita yang sekarang ni dah berjaya lah di industri di luar sana. Okay, so mungkin kata-kata daripada pensyarah kita juga, Dr. Muhammad Noor dan Haji Kai lah, untuk dari segi kita nak welcoming kan para pelajar yang akan masuk lah ke Unicare LMFI untuk Julai dan September intake nanti. Silakan Dr. Muhammad Noor. Dr. Muhammad Noor dulu ya. Okey, terima kasih Farah. Saya mengalu-alukanlah kepada para bakal pelajar MFI, masuklah MFI. InsyaAllah kita akan bimbing adik-adik semua menjadi orang berjaya. So walaupun SPM kita tak berapa, jangan risau. Itu mungkin satu titik permulaan untuk kita lebih berjaya pada masa akan datang. Okay, kita belajar dalam kumpulan yang kecil. Jadi dengan kumpulan kecil ni senang kita nak fokus, senang kita nak membimbing. InsyaAllah kami sebagai tenaga pengajar, kami akan bagi yang terbaik pada student-student kami lah. Dan kami rasa berbangga macam Encik Hafiz Jamudin, Encik Hafiz Muhammad Suhaimi yang telah berjaya. Walaupun kita dengar tadi Encik Hafiz cakap gaji dia berpuluh-ribu ya. InsyaAllah kita berbangga itu sebagai tenaga pengajar, kita berbangga apa yang telah dicapai oleh bekas-bekas student kita. Datanglah ke MFI, insyaAllah kami sedia membantu. Saya dulu pun daripada industri juga, kerja di offshore, dan saya masuk bidang, tapi saya punya ni sebagai tenaga pengajar, tapi bidang saya masih sama, timbalan juga. Okey, itu saja. Yang lain-lain tu yang dah diberi oleh Encik Hafiz, Abang Hafiz kita, dua Abang Hafiz, positif, identity work and so on, ada lagi lah. Itu saja tambahan saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Muhammad Noor. Okey, kita teruskan kepada Haji Kai, silakan. Okey, terima kasih Farah. Kepada pelajar-pelajar baru yang dah mendaftar Farah dah mendaftar dan akan join. So saya boleh sebut macam ni, rezeki tak datang bergolek ya. Rezeki tidak datang bergolek. You have to work for it. Maknanya kalau diberi tugasan, buatlah. Kalau diberi contohnya suruh buat presentation, buatlah. Kalau kita kata jadi juru cakap dalam satu presentation project misalnya, ke depan lah. Jangan duduk belakang jadi apa tu, orang di belakang. So
go in front, go forward. Okay, kita suka pelajar-pelajar macam ni sebab apa? Nanti dia bakal jadi kepada dua rakan kita tadi, Hafiz dengan Hafiz seorang lagi tu, Hafiz 1, Hafiz 2. So mereka adalah antara orang yang berjaya. So don't stay back, go in front, go forward. Ayat saya itu saja. Dan tidak ada niat langsung untuk kami gagalkan. Kalau orang dah submit assignment, daripada tak submit, takkan kita nak gagalkan. So ini antara benda-benda yang kita pegang. Buat kerja, kita beri, buat kerja, submit on time, deadline siap. Okay, so tak ada pertuan lain bagi saya. Work hard. Okay, work hard. Okay, itu saja dari saya, Farah. Terima kasih. Okay, terima kasih pada Haji Kai. Alright, so betul, work hard. Okay, so setiap assignment yang lecturer bagi perlu hantar mengikut deadline. Sebab apa lecturer kita mengajar begitu? Sebab apabila adik-adik berada di industri nanti, so of course projek-projek yang diberikan mestilah disiapkan dalam timeline yang diberikan. So apa yang adik-adik terapkan dekat dalam pembelajaran di Unicap MFI, itulah sebenarnya yang akan adik-adik buat semasa bekerja di industri nanti. Okay? Jangan risau, lecturer kita semua orangnya baik-baik, tak garang. Jangan takut nak bertanya, okay? Alright, so kita pergi kepada panel yang terakhir iaitu Abang Amir Aizat kita. So mungkin boleh berikan kata-kata lah pada adik-adik kita yang akan masuk ke Unicap LMFI ni. Silakan. Yang akan masuk kepada Unicap LMFI Macam nak cakap, Unicap LMFI ni dia istimewa dalam bidang dia tersendiri. Walaupun dengar nama Unicap LMFI je, bukannya UKM, bukannya UM. Tapi dalam bidang engineering technologies, kita antara universiti yang terhebat. Kita ada nama kita sendiri. So lagi satu, dari segi pembelajaran, jangan risau. Semua lecturer kat sini, especially lecturer welding, semua bersifat terbuka. Walaupun ada deadline tu bukan satu deadline yang kejam. Deadline tu diberi berdasarkan bak kata orang atas bicara juga. Atas boleh bicara, atas kemampuan. Memang takkan ada satu lecturer pun yang kejam. Semua lecturer terbuka, tak faham memang boleh tanya. Memang boleh WhatsApp, memang lecturer semua akan layan lah. Memang dari segi pembelajaran memang seronok belajar di Unicap LMFI ni. So, marilah masuk Unicap LMFI. Thank you Abang Amir Aizat kita. Alright, so betul. Jangan risau, jangan takut. Okay, so pembelajaran di universiti orang kata very independent lah. So anda boleh bawa diri anda sendiri. So ada apa-apa masalah, ada apa-apa persoalan, terus tanya dengan lecturer dan boleh discuss dengan kawan-kawan. Betul macam alumni kita cakap, teamwork pun sangat penting. Okay, seketika anda belajar. Sebab bila anda masuk ke alam universiti, anda akan banyak group assignment dalam group. Okay, so kalau individual assignment, yes, awak akan buat untuk diri awak sendiri. So kalau group assignment, of course awak kena beri kerjasama dan teamwork lah untuk siapkan assignment tu. Okay, alright, so saya nak ucapkan terima kasih kepada semua panel kita lah yang dan alumni, lecturer kita yang membantu menjawab persoalan yang ada di bahagian ruangan chat. Okay, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Alright, so okay, jam dah menunjukkan 4.20 petang. Okay, so jadi saya nak ucapkan juga terima kasih kepada adik-adik ataupun TAI untuk program Siri Jatuh Cinta ketiga untuk Welding Engineering Teknologi kita pada petang ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain hari, di lain sesi. So pada akan datang. So hari ini juga agak tinggi. Saya baru je diberitahu tadi kan. So harap semua jaga dirilah, kekal duduk di rumah. So insyaAllah sama-sama kita doakan supaya keadaan COVID-19 di negara kita semakin okey. Sebab saya percaya anda semua pun merindui saat-saat untuk keluar berjalan dekat shopping mall kan, jalan-jalan kat taman. Alright, so akhir kata daripada saya. Okay, so semoga kita berjumpa lagi. So untuk adik-adik yang akan masuk ke Unicap LMFI untuk program welding, kami daripada Unicap LMFI mengucapkan selamat datang.
Okay, so insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Alright, sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Semoga MFI terus maju. Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih. 1, 0. UDKL, UDKL, go, UDKL, go. La 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 la. Sedia semua UDKL. Ayo bangkit semua, ayo payung dan marah, ayo buat selamanya. Ayo bangkit semua, ayo payung dan marah, ayo buat selamanya. Bila mangsanya sorakan bergema gelanggang, gempita kejayaan bersama. Tidak kau gentar, tidak kau serah semangat, membara kemenangan tercipta. Lakarlah sejarahmu, buru tata yang satu. Teguh walau gemuruh, lawan pantang ditawan. Oh kibarkan panjang, ayo bangkit semua, ayo payung dan marah, ayo juang